Logo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2010. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri, khususnya unit perancang ekonomi, unit kerjasama awam swasta UKAS dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU. Bajet 2010 yang merupakan bajet terakhir dalam tempoh rancangan Malaysia ke-9 adalah kritikal dalam kita mengharungi persekitaran ekonomi global semasa yang begitu mencabar. Dalam hal ini, bajet 2010 telah menggariskan langkah-langkah yang bertepatan dalam usaha kita untuk mengembalikan ekonomi negara ke landasan yang lebih kukuh, di samping menjamin kesejahteraan dan kebajikan rakyat yang berterusan. Alhamdulillah ekonomi negara telah mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan berkat tindakan proaktif kerajaan dengan suntikan pakej-pakej yang sedang giat dilaksanakan. Dengan ini, ekonomi negara dijangka kembali ke trend pertumbuhan positif pada tahun hadapan. Perkembangan ini juga didorong oleh persekitaran ekonomi global yang juga telah menunjukkan bibit-bibit pemulihan. Selain daripada menangani krisis ekonomi global dengan jayanya, apa yang lebih penting adalah objektif kita untuk mencapai status negara maju yang berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Dalam hal ini, ahli-ahli yang berhormat Kepong, Putatan, Sungai Siput dan Bukit Mentajam telah membangkitkan perkara-perkara tentang definisi dan petunjuk negara berpendapatan tinggi serta langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mencapai status tersebut. Tuan Yang di-Pertua, definisi dan petunjuk untuk negara maju adalah ditetapkan dalam World Development Report 2010 oleh Bank Dunia. Negara-negara berpendapatan tinggi adalah negara yang berpendapatan per kapitanya melebihi 11,906 dolar US pada tahun 2008 atau hampir 15,000 US dollar per kapita pada tahun 2020. Pendapatan per kapita Malaysia pada tahun 2008 adalah US dollar 7,742, iaitu lebih kurang 4,000 US dollar berkurangan. Tetapi kita berpegang kepada wawasan 2020, iaitu kita akan mengambil tindakan untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020. Dalam kita mengambil langkah-langkah dan membentuk dasar-dasar, kita harus juga memberi tumpuan kepada transformasi yang telah berlaku dalam tempoh 40 tahun sejak tahun 70. Dan dalam isu ini saya ingin memberi sedikit makluman yang menarik juga tentang urbanization yang telah berlaku dalam negara kita. Dan saya fikir maklumat ini adalah penting untuk kita mengetahui. Pada tahun 1970, Tuan Yang di-Pertua, jumlah penduduk Malaysia hanya 10 juta dan 29% sahaja merupakan penduduk di bandar-bandar. Dan bagi Bumi Putra, tak sampai 15% pun dari Bumi Putra pada tahun 70 yang duduk di bandar. Dan bagi orang Cina pun hanya 47% yang merupakan penduduk bandar, dan orang India hanya 34%. Tetapi dalam tempoh 40 tahun, pada hari ini 63.7% penduduk Malaysia
merupakan penduduk yang tinggal di bandar. Dan yang interesting ialah bagi Bumiputera, majoriti Bumiputera pada hari ini tinggal di bandar. 53% Bumiputera hari ini tinggal di bandar. Dan bagi orang Cina 87.2% tinggal di bandar, dan bagi orang India 82.5% tinggal di India. Dan tinggal di minta maaf, saya nak cek sama ada kita dengar saya atau tidak. Jadi kalau kita lihat maklumat ini dari perspektif yang lain, dalam tahun 70 di bandar, a typical town, jumlah penduduk Bumiputera di bandar hanya 27%, China 59% dan India 13% tahun 70. Pada hari ini di bandar typical town, Bumiputera adalah 51% dan China 32% dan India 9%. Tuan Yang di-Pertua, ini juga fakta ini memberi kita satu gambaran yang jelas tentang transformasi, dan ini juga memberi kita peluang untuk mewujudkan kaedah-kaedah baru dalam beberapa perkara, termasuk perkara menghapuskan kemiskinan. Sebab pada satu masa dahulu, kemiskinan dianggap sebagai satu fenomena luar bandar, di pinggir bandar, di luar bandar, di desa. Dan kalau kita berbincang tentang kemiskinan, anggapan ialah ini satu fenomena di luar bandar. Ini this was true at one time, tapi pada hari ini kita juga sudah melihat kemiskinan wujud juga di bandar. There's an urban phase of poverty. Jadi kerajaan telah mengambil beberapa langkah dalam konteks ini untuk memastikan bahawa urban poverty, kemiskinan dalam bandar juga diberi fokus, supaya di kemiskinan yang wujud di bandar ini juga dapat dihapuskan. Dan kemiskinan tegah, kerajaan telah memberi satu jaminan kemiskinan tegah akan dihapuskan sebelum akhir tahun depan. Dan Datuk Yang Pertua penjelasan, saya memang tertarik kepada itu definisi menggunakan per capita income, dan saya hendak menanya, adakah itu petunjuk-penunjuk yang lain yang boleh kita gunakan, kerana ini tidak membayangkan sebenarnya sama ada itu kebanyakan penduduk itu maju atau tidak. Tidak membayangkan. Dan kita boleh melihat Gini coefficient juga yang menunjukkan ini bukan menunjukkan keadaan yang sebenar. Dan bolehkah kita adakan petunjuk-penunjuk yang lain? Dan sejak tahun 1970 itu adalah dasar Kerajaan Barisan Nasional untuk membawa orang daripada kampung-kampung masuk ke bandar, dan sementara itu mewujudkan kemiskinan di bandar juga, membawa kemiskinan daripada luar bandar kepada bandar. Ini, dan apakah dasarnya untuk kita jangan itu mengharapkan orang di bandar masuk ke bandar, di luar bandar masuk ke bandar saja. Kita mesti ada zon-zon yang lain supaya tidak berlakunya kemiskinan di dalam bandar. Terima kasih. Menteri, soalan susulan. Saya jawab.